Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif bin Alyas dan rakan saya Muhammad Ali Firdaus akan membentangkan tentang sebuah kisah yang bertajuk Partikel Perak Adiwira Hebat. Di dalam cerita ini terdapat sesuatu perkara yang penting terlibat, iaitu nanoteknologi. Apa nanoteknologi? Baiklah, nano ialah satu perkataan yang berasal dari bahasa Yunani. Nano merupakan cabang sains yang menumpukan jirim kepada saiz 1 hingga 100 nanometer atau kuasa 10 kuasa negatif 9. Disebabkan saiznya yang begitu kecil, sesuailah namanya dengan ciri-cirinya. Nanoteknologi sering digunakan dalam pelbagai bidang. Salah satu contohnya ialah sains kejuruteraan dan teknologi-teknologi yang diaplikasikan dalam pelbagai industri. Ia terdiri terutamanya daripada pemprosesan bahan-bahan melalui pemisahan, penyatuan dan pencacatan bentuk oleh sebiji atom atau sebiji molekul. Di dalam kisah partikel perak adiwira ini, Syarah meminum air yang tercemar dan tidak ditapis. Kerana ini, dia telah dijangkiti sejenis bakteria yang bernama E. coli. Apa itu E. coli? Baiklah, E. coli atau nama penuhnya Escherichia coli ialah sejenis bakteria yang dijumpai di dalam makanan dan juga usus manusia dan haiwan. Bagaimanakah bakteria ini merebak? Ialah dengan melalui pengambilan air atau makanan yang dicemari oleh najis ataupun interaksi rapat dengan najis haiwan mahupun manusia. Antara simptom jangkitan bakteria ini ialah sakit perut, penyakit penghadaman dan juga muntah. Jadi, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Di dalam jika kita mengingat kisah tersebut, Adiwira membantu Syarah menghapuskan jangkitan bakteria E. coli tersebut dengan menghadam nanopartikel perak. Apa pula nanopartikel perak itu? Baiklah, nanopartikel perak berfungsi sebagai bahan untuk membunuh bakteria yang menyebabkan penyakit. Nanopartikel perak ini ialah partikel logam perak yang memiliki ukuran kurang daripada 100 nanometer. Ia bertindak bagi merosakkan dinding sel bakteria, mengganggu metabolisme sel dan juga mencegah sel bakteria daripada mempiak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan serba sedikit tentang kebaikan dan juga keburukan teknologi nano. Antara kebaikan teknologi nano ialah kita dapat menghasilkan ubat-ubatan yang lebih berkesan. Hal ini kerana seperti kita tahu, nano itu kecil je. So nano ni dia lebih mudah berinteraksi dengan sel-sel dalam badan kita, sekaligus dapat membunuh sel-sel yang tidak diperlukan di dalam badan kita. So selepas itu, kita dapat menceburi bidang teknologi dengan lebih luas. Seperti di Malaysia saja, kita telah berjaya mencipta chip komputer dan peranti elektronik serta wireless saja. Seperti kita tahu, wireless charger ni kita hanya perlukan tapak dan kita letak phone, dia dah boleh charge terus. Kita tak perlu dah cocok-cocok. Tu antara teknologi telah kita discover. Lepas tu, selepas itu kita dapat membuka peluang untuk mencipta tenaga yang boleh diperbaharui. Sebagai tambahan, di Malaysia ni telah wujudnya satu cabang ilmu baharu yang digelar nanomedicine ataupun nanoperubatan. Nanoperubatan ni nanopartikel telah berjaya diaplikasikan. Contohnya kargo penghantaran molekul aktif ubatan kepada kawasan spesifik sebagai antibakterial dan juga diagnosis penyakit yang memerlukan rawatan di dalam badan. Tu
antara kebaikan dia lah. Bukan pula, dia tak banyak pun tapi kita still kena take note. Okey, kesihatan seorang individu tergugat. Okey, tu yang pertama. Hal ini kerana dia boleh menyebabkan kerosakan kepada tisu paru-paru dan masalah pernafasan kronik kepada siapa yang terlalu banyak menghidunya. Okay, hal ini amat berbahaya lagi-lagi kepada sesiapa yang mengidap penyakit asma. Ia amat berbahaya. Okay, selain itu, masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Hal ini kerana dulu tak banyak sangat yang automatik. Contohlah kat kilang banyak orang manual je. Macam ni bayangkan 80% kerja manusia, 20% mesin. Macam sekarang ni dah automatik dah. Zaman dah berubah. Sekarang lebih kurang 80% mesin, 20% manusia. Sebab itulah kehilangan pekerjaan pada masyarakat. Lain lagi, nanoteknologi ni dia berkembang luas. Dia makin lama makin berkembang. Lepas tu harga dan kos terlalu mahal. Ni dia depends. Dia kadang-kadang macam dari faktor pertanian, dia menguntungkan kita sebab kita hanya memerlukan 1/3 baja je. Bayangkan untuk satu tapak tu yang luas tu, kita perlukan satu baja kan. Bayangkan kalau kita pakai tanaman mesin tu, dia terbang, dia melepaskan sikit-sikit baja tu, hanya perlukan 1/3 je. Tu tapi dalam kos perubatan, lagi-lagi untuk merawat kanser, ia mengambil kos yang agak mahal. Tu antara keburukan dia. Terima kasih. Terima kasih Firdaus. Baiklah, kesimpulannya, nanoteknologi telah membuka peluang untuk manusia berkembang dari aspek pertanian maupun perindustrian dan perubatan. Namun begitu, teknologi ini hendaklah digunakan dengan cara yang betul, efisien dan mengikut keperluan manusia. Jika disalahgunakan, teknologi ini boleh menimbulkan permasalahan dan konflik yang membawa ke arah kejatuhan sesebuah negara. Oleh itu, penggunaan nanoteknologi hendaklah dikawal agar dunia tidak terancam dengan ciptaannya sendiri. Saya berharap agar nanoteknologi akan terus berkembang dan terus membuka peluang kepada penemuan baharu yang sebelum ini terbatas dengan teknologi yang tidak begitu maju. Sekian, terima kasih.